Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu kita kembali dalam PDPR Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey, cikgu harap semua orang dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan novel Pelari Muda. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan novel Pelari Muda. Okey, apabila kita mengkaji novel, yang pertama sekali perlu kita beri perhatian ialah berkaitan dengan sinopsis. Okey. Sebelum kita mula, standard pembelajaran yang akan kita capai, yang akan dicapai pada hari ini ialah satu, dapat menyatakan sinopsis novel dengan betul. Dua, dapat menyatakan tema novel Pelari Muda. Seterusnya, murid dapat menyatakan watak dan perwatakan novel yang dikaji. Okey. Baiklah, mari kita tengok dulu secara umum berkaitan dengan novel Pelari Muda. Okey, kalau kamu lihat, inilah buku yang ada pada kamu, Pelari Muda, karya Ghazali Azia. Okey, semua orang dapat. Cikgu harap semua orang dah baca lah novel ini, yang mana cikgu dah suruh kamu baca semua. Okey, apapun hari ini cikgu ataupun kita akan mengkaji secara keseluruhan novel, iaitu yang mula-mula sekali ialah sinopsis cerita ataupun sinopsis novel inilah. Okey, tolong dengar sinopsis secara umum novel yang kita kaji. Pelari Muda. Novel ini menceritakan kisah Kamarul, iaitu murid tingkatan 5 yang berbakat dalam bidang olahraga. Dia telah dipilih mewakili negara dalam sukan C di Brunei. Kejayaannya mengharumkan nama negara telah menjadikannya sombong. Dia jarang-jarang berbual dengan rakan-rakannya di sekolah. Malah, dia juga telah bersikap dingin terhadap Saridah. Ekoran perubahan sikapnya itu, Kamarul mula tidak hadir atau datang lewat ke latihan pusat kem olahraga kebangsaan. Dia terlalu yakin akan latihannya sendiri. Walau bagaimanapun, Encik Kadir menasihatinya dengan mengatakan bahawa tindakan dia berlatih sendiri melanggar disiplin. Namun begitu, Kamarul tidak menghiraukan nasihat Encik Kadir selaku jurulatihnya. Malah, dia bersikap kasar terhadap Encik Kadir dengan melemparkan pingat yang telah diberikan oleh jurulatihnya itu sebagai pembakar semangat. Selepas Kamarul melemparkan pingat itu, dia berjalan pulang. Oleh sebab tidak berhati-hati semasa melintas jalan, dia telah dilanggar oleh sebuah kereta. Dia pengsan dan tidak mengetahui apa-apa yang berlaku seterusnya. Encik Kadir melawat Kamarul di hospital. Ketika itu, Kamarul sedang tidur. Encik Kadir bertanyakan khabar Kamarul kepada ibunya. Ibu Kamarul memberitahu Encik Kadir bahawa Kamarul hanya mengalami luka dan bengkak urat. Encik Kadir mengatakan bahawa dia akan datang lagi pada waktu petang. Selepas 15 minit Encik Kadir pulang, Kamarul sedar dan mendapati Saridah ada di sisinya. Dia tersenyum memandang Saridah dan Saridah membalas senyumannya itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Saridah kerana sudi melawatnya. Saridah memberitahunya bahawa Encik Kadir, Suresh dan Juriah berkirim salam.
Saridah memberitahu Kamarul bahawa Encik Kadir baru sahaja pulang. Hatinya berdetik apabila mengetahui Encik Kadir mengunjunginya. Dia ingin cepat-cepat keluar dari hospital dan menemui Encik Kadir. Di hospital, Kamarul menginsafi sikapnya yang sombong akan kejayaan dan popularitinya sebagai pelari pecut negara. Dia sedar bahawa kejayaannya sebagai pelari yang terkenal adalah hasil bimbingan Encik Kadir. Dia turut sedar bahawa dia tidak patut melupakan Cikgu Zainal yang juga banyak berjasa terhadapnya. Oleh itu, dia berazam untuk turun ke padang dan membuktikan kepada Encik Kadir bahawa dia seorang ahli sukan yang berdisiplin. Sewaktu dia dibenarkan pulang, Encik Kadir telah menjemputnya. Kamarul memohon maaf daripada Encik Kadir. Selepas keluar dari hospital, Kamarul telah turun berlatih di pusat sukan Kampung Pandan bersama-sama Suresh. Kamarul berasa kecewa kerana prestasinya merosot. Encik Kadir memberikan kata-kata semangat kepada Kamarul. Sewaktu Kamarul berada di dalam biliknya, dia melihat gambar jago-jago pelari pecut luar negara. Dia melihat catatan masa yang pernah dibuatnya sebelum ini. Dia berazam untuk melakukan sesuatu supaya catatan masanya bertambah baik. Kamarul dan atlet-atlet lain hendak berlepas ke Bangkok. Sebelum itu, dia resah menantikan kehadiran Saridah yang tiba lewat di lapangan terbang kerana terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Selepas Saridah tiba, Kamarul dan kawan-kawannya berlepas ke Bangkok untuk menyertai Sukansi ke-14. Di Bangkok, Kamarul mengikuti latihan yang dikendalikan Encik Kadir. Kamarul berlatih dengan tekunnya untuk mengembalikan kecergasannya. Di Gymnasium A, Stadium Nasional, terdapat juga atlet-atlet dari negara lain seperti Indonesia, Filipina, Singapura dan Brunei. Di sana juga dia telah berjumpa dan berbual-bual dengan Di Wega, iaitu pelari Filipina yang diminatinya. Dalam perbualan itu, Di Wega telah menasihatinya agar tidak bersikap sombong, menghormati jurulatih dan berdisiplin. Masa pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Kamarul telah bersaing dengan Di Wega dan rakannya, Suresh serta pelumba dari Brunei, Indonesia dan lain-lain. Kamarul menjadi johan bagi acara 100 meter dan 400 meter. Sewaktu dia masuk ke biliknya, Encik Kadir menemui Kamarul dan mengucapkan tahniah. Encik Kadir turut menyampaikan secepis kertas dari tanah air yang mengandungi ucapan tahniah. Ucapan itu datang dari rakan-rakannya, terutama Saridah. Kamarul ingin mengembalikan pingat yang diberikan oleh Encik Kadir sewaktu dia hendak berlumba, tetapi Encik Kadir memintanya menyimpan pingat tersebut sebagai kenang-kenangan. Encik Kadir memberitahu Kamarul bahawa dia sepatutnya bersara sebagai jurulatih pada tahun ini, tetapi niatnya itu terpaksa ditangguhkan demi kejohanan Sukansi ini. Encik Kadir memberitahu Kamarul bahawa dia telah berjaya membawa Kamarul ke tahap yang membanggakannya. Kamarul tidak menyangka bahawa Encik Kadir akan bersara sebagai jurulatih. Kejohanan Sukansi ke-14 pun tamat. Sebelum pulang ke tanah air, Kamarul sempat bertemu dengan Di Wega dan memberinya hadiah. Di Wega juga membalas pemberian Kamarul dengan pingat emas yang pernah dimenanginya di Sukansi Brunei. Setibanya di tanah air, Kamarul telah disambut oleh keluarganya, Saridah dan kawan-kawannya. Okey, itulah sinopsis
pelari muda. Okey. Cikgu akan tunjukkan lagi satu sinopsis yang mana dalam bentuk slide, dan kamu perlu baca sinopsis tersebut untuk menguasai sinopsis pelari muda ini. Sebab penguasaan sinopsis akan membantu kamu dalam menguasai novel ini. Seterusnya kita akan mengkaji pula aspek tema. Setelah selesai kamu menonton berkaitan dengan sinopsis, sekarang kita tengok pula apakah dia tema novel pelari muda. Okey, seterusnya kita akan mengkaji aspek watak dan perwatakan. Okey, kita tengok watak utama dia ialah Kamarul sendirilah, iaitu seorang yang perajuk dan pendendam, seorang pembenci dan bersikap sombong, buruk sangka, tidak berdisiplin, tidak menghormati orang lain. Okey, tengok Mak Jah, iaitu ibu kepada Kamarul dan isteri kepada Encik Baharudin, seorang yang penyayang dan mengambil berat terhadap Kamarul, usahawan yang berjaya, seorang yang prihatin. Suresh, seorang pelari pecut, berazam untuk mengalahkan catatan masa larian Kamarul. Ahli pasukan Kamarul, berusia 17 tahun, seorang yang berdisiplin, seorang yang bersemangat, beramanah dan menyampaikan sesuatu. Encik Kadir, mengambil berat terhadap pelatih-pelatihnya, seorang yang penyabar dan tidak suka berdendam, seorang yang komited dengan tugas, bertimbang rasa, tidak suka berputus asa. Okey, kemudian watak Juriah, rakan baik Saridah, berusia 17 tahun, seorang yang gemar bergurau senda, sentiasa menolong Saridah apabila susah dan senang. Diwega, suka memberi nasihat, pelari pecut Filipina yang diminati oleh Kamarul, berusia 34 tahun, berdisiplin tinggi, peramah dan suka dan rendah diri. Okey, kita tengok sikit sini aspek watak dan perwatakan.
Tengok lagi watak dan perwatakan dalam novel Pelari Muda. Kamu perlu baca lah ya. Seterusnya kita akan tengok plot. Okey, plot, baca dan cuba fahami plot. Pahami juga aspek gaya bahasa. Okey, baca dan cuba fahamkan ini. Diksi, contoh-contoh yang diberikan, peribahasa, singkop, simile, personifikasi, anafora. Okey, seterusnya aspek nilai. Aspek pengajaran.
Okey, daripada video-video yang cikgu bagi tadi, cikgu harap kamu fahamlah berkaitan dengan sinopsis yang paling penting, tema, persoalan, watak dan pewatakan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran apa semua dalam kajian novel ini. Okey, untuk hari ini apakah yang perlu kamu buat? Okey, sinopsis kamu mesti kena tahu cerita ni. Okey. Okey, untuk tugasan kamu pada hari ini ialah kamu dikendaki membaca sinopsis novel Pelari Muda. Buat rakaman bacaan kamu sebab cikgu menguji aspek bacaan. Jadi, tulis sinopsis dia dan baca balik dengan intonasi yang betul. Okey, tulis sinopsis novel Pelari Muda secara keseluruhan, kemudian baca sinopsis itu semula dan rakam, hantar dalam grup. Okey, hari ni cikgu nak kaji, nak menguji PBD aspek bacaan. Jadi awak kena baca dengan intonasi yang betul sinopsis yang kamu tulis. Jadi kerja yang kamu kena buat ialah tulis sinopsis dan baca semula. Kemudian rakam bacaan kamu, hantar dalam grup. Okey, itu saja. Sebelum cikgu berhenti, cikgu nak ingatkan lepas ni cikgu akan bagi link kehadiran. Isi kehadiran hari ni kelas kita mula pukul 9.20 sehingga pukul 10.40. 9.20, 10, 10.40. Okey. Hari ni kelas kita hari ini 28. Jadi jangan lupa isi. Okey, cikgu nak semua isilah. Okey, sebelum tu satu lagi cikgu nak kamu update kamu punya Telegram. Okey, mudah saja. Pergi di Play Store, tengok update Telegram. Dia akan update yang terkini supaya kita boleh menggunakan Telegram kita dengan yang terkini dan kita boleh buat meet menggunakan Telegram itu nanti. Okey, semua update ya. Okey, kita berhenti di sini dan cikgu harap semua boleh menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi ya. Banyak tugasan yang ada, yang mana banyak lagi yang kamu tak hantar. Cikgu harap kamu buatlah bagi siap dan hantar. Dan yang paling penting, isi link kehadiran hari ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.